Solat jenazah adalah solat untuk jenazah orang mati yang dijalankan Muslim sebelum pengebumian, tetapi selepas kafan dikafankan. Solat ini dilakukan secara berjemaah untuk meminta ampun dan mendoakan si mati. Hukumnya sunat dan merupakan fardu kifayah. Terdapat 4 takbir solat jenazah. 4 perkara iaitu bacaan surah Al-Fatihah, selawat Nabi SAW, doa minta ampun mayat dan memberi salam. Terdapat hadis Rasulullah tentang fadilat solat jenazah beramai-ramai, iaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, katanya, aku ada mendengar Rasulullah SAW bersabda, mana-mana orang Islam, lelaki atau perempuan yang mati, lalu disembahyangkan jenazahnya oleh 40 orang lelaki yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, nescaya Allah kabulkan doa permohonan mereka mengenainya. Mengikut pendapat setengah ulama, ketika hendak solat jenazah perempuan, hendaklah diletakkan kepalanya di sebelah kanan imam dan imam berdiri setentang dengan pinggang. Pada mulanya, membaca niat jika bagi imam usalli ala hazil mayyiti imama, dan jika makmum usalli ala makmuman fardun lillahi ta'ala. Seterusnya mengangkat takbir Allahu Akbar dan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian mengangkat takbir yang kedua, Allahu Akbar, dan membaca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Kemudian mengangkat takbir yang ketiga, Allahu Akbar, dan membaca doa bagi jenazah perempuan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian mengangkat takbir yang keempat, Allahu Akbar, dan membaca doa bagi jenazah perempuan. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Dan kemudian memberi salam. Yang pertama pada bahagian kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, dan kemudian pada bahagian kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya akan menerangkan tentang wuduk. Yang pertama ialah pengertian wuduk. Wuduk berasal daripada perkataan wada'ah. Dari segi bahasa, ia bererti elok dan berseri. Manakala dari segi syarak ialah perbuatan yang menggunakan air pada anggota-anggota tertentu berserta dengan niat. Antara amalan diwajibkan wuduk ialah yang pertama, solat termasuk sujud syukur dan juga sujud tilawah. Yang kedua ialah tawaf keliling Kaabah, dan yang ketiga ialah menyentuh Al-Quran dan menanggungnya. Perkara rukun ketika wuduk. Perkara rukun ketika wuduk ada sebanyak 6. Yang pertama ialah niat. Yang kedua ialah membasuh keseluruhan muka. Yang ketiga ialah membasuh kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Yang keempat, menyapu sebahagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua-dua belah kaki hingga ke buku lali. Dan yang keenam ialah tertib. Seterusnya, perkara sunat ketika wuduk. Yang pertama ialah menyebut nama Allah seperti membaca bismillah. Yang kedua, membasuh pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, menyapu keseluruhan kepala.
Dan yang keempat, menyapu telinga bahagian luar dan dalam. Selain itu, perkara makruh ketika wuduk. Yang pertama, menggunakan air secara berlebihan. Yang kedua, menggelap anggota wuduk tanpa keuzuran. Yang ketiga, mendahulukan basuhan tangan kanan dan kaki kiri daripada kanan. Dan yang keempat, menyimbah air ke muka kerana perbuatan itu bertentangan dengan kemuliaan muka. Di samping itu, saya akan menerangkan perkara yang membatalkan wuduk. Yang pertama ialah sesuatu yang keluar daripada kubul dan dubur seperti kencing, darah, angin dan lain-lain. Yang kedua ialah tidur dalam keadaan baring, terlentang, mengiring dan seumpamanya. Jika tidur secara duduk, ia tidak membatalkan wuduk. Namun, ulama menggalakkan sunat supaya berwuduk. Dan mengantuk juga tidak membatalkan wuduk. Selain itu, yang ketiga ialah hilang akal disebabkan mabuk, pitam, gila dan seumpamanya. Walaupun disebabkan makan ubat, ia dikiaskan kepada tidur. Bahkan ianya lebih utama dari tidur, iaitu kias aula. Dan akhir sekali ialah menyentuh kemaluan manusia, kubul dan dubur tanpa lapik dengan perut tapak tangan sama ada secara sengaja atau tidak, sama ada menyentuh kemaluan sendiri, orang lain, kanak-kanak dan seumpamanya, juga membatalkan wuduk. Akhir sekali ialah kelebihan wuduk. Kelebihan wuduk ada 3. Yang pertama ialah gugur dosa-dosa kecil dari anggota wuduk. Yang kedua, Allah mengangkat darjat hamba-Nya. Dan yang terakhir ialah wuduk dapat leraikan ikatan syaitan. Seterusnya, kita kembali kepada amali wuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula basuh kedua belah pergelangan tangan, diikuti dengan berkumur sebanyak 3 kali. Basuh muka dengan betul, pastikan air sampai di anak telinga, raut naik ke atas. Basuh tangan hingga ke siku, tangan kanan diikuti kiri dengan betul. Okey, seterusnya basuh kepala sebanyak 3 kali juga. Seterusnya basuh telinga dengan baik supaya daki-daki di belakang telinga dapat dibuang dengan betul. Dan yang terakhir ialah basuh kaki dengan betul, gosok di celah-celah jari supaya daki-daki yang terlekat di sana dicuci dengan baik. Kaki kanan diikuti dengan kaki kiri, buat perkara yang sama. Cuci betul-betul, pastikan air sampai pada paras buku lali. Dan ulang perkara yang sama sebanyak 3 kali. Tayamum bermaksud dari segi bahasa ialah qasad. Qasad iaitu maksud atau sengaja. Definisinya dari segi syarak pula ialah menyampaikan tanah ke muka dan tangan sebagai ganti atau alternatif kepada wuduk atau mandi atau anggota kedua-duanya dengan syarat-syarat yang khusus. Sebab-sebab diharuskan tayamum ada 3. Pertama, ketiadaan air benar-benar tidak ada, atau jika cukup ia hanya untuk minum sahaja atau untuk binatang ternakan sahaja. Jarak tempat air sangat jauh. Kedua, ada halangan. Terhalang menggunakan air seperti bimbangkan keselamatan dan kehormatan diri. Adanya musuh atau binatang buas menghalang untuk mengambil air. Ketiga, ada mudarat, iaitu sakit yang tidak boleh menggunakan air, cuaca yang sangat sejuk hingga boleh memudaratkan badan.
Seterusnya ialah syarat tayamum. Syarat ini mesti dipenuhi sebelum melakukan tayamum, iaitu pertama, mengetahui masuk waktu solat. Kedua, menghilangkan najis terlebih dahulu. Ketiga, mencari air selepas waktu solat. Keempat, menentukan kiblat sebelum bertayamum. Kelima, menggunakan debu tanah yang suci yang tidak mengandungi tepung atau kapur. Sunat tayamum ialah sunat sebagaimana dalam wuduk seperti membaca basmalah sebelum tayamum, menyapu sebelah kanan dahulu dan membaca doa selepas tayamum. Merenggangkan jari-jari tangan ketika menepuk tanah, menipiskan debu, mengibas kedua-dua belah tapak tangan atau meniupnya. Seterusnya ialah perkara membatalkan tayamum. Semua perkara membatalkan wuduk ada 5 perkara. Terdapat air yang sebelumnya tidak ada. Seterusnya sudah tiada halangan seperti sakit, sudah sembuh atau keadaan yang darurat sudah pulih. Seterusnya kita akan tengok cara-cara bertayamum. Membaca niat sebelum tayamum. Nawaitu tayammuma li istibahati solati fardhan lillahi ta'ala. Maksudnya sengaja aku bertayamum untuk melakukan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Menepuk kedua-dua belah tangan pada debu tanah. Menipiskan debu tanah pada kedua-dua tapak tangan. Tepukan pertama untuk disapu ke muka. Seterusnya menepuk kedua-dua belah tangan pada debu sekali lagi dan menipiskan debu tersebut. Seterusnya tepukan kedua ini untuk disapu di kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Dimulakan dengan tangan kanan dan diikuti dengan tangan kiri. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kumpulan kami akan memberi tazkirah mengenai tajuk adab menghormati guru. Marilah kita memulakan tazkirah kita dengan pembuka doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbilalamin. Amin ya rabbal alamin. Kepada Abu Hurairah bahawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, bermaksud pelajarilah ilmu ketenangan dan kesopanan dan rendahkanlah diri kamu terhadap orang yang kamu ambil ilmu darinya. Sifat pertama yang perlu ada pada setiap pelajar dalam memelihara adab terhadap guru ialah menghormati guru. Guru wajib dihormati kerana kedudukannya yang menyampaikan ilmu kepada pelajar. Pelajar wajib menghormati guru kerana kedudukannya yang menerima ilmu darinya. Rasulullah SAW juga mengingatkan hak pelajar terhadap guru dalam sabda baginda. Bermaksud, tidak termasuk orang yang tidak mengagungkan orang besar dari kami, tidak mengasihi orang kecil dari kami dan tidak mengetahui hak orang alim dari kami. Dr. Abdullah Nasir Irwan telah membuat beberapa kesimpulan akan adab-adab pelajar terhadap gurunya. Antaranya ialah seorang pelajar hendaklah memandang gurunya dengan kemuliaan dan meyakini bahawa gurunya memiliki darjat yang tinggi. Imam Syafi'i ada menyatakan, pernah aku menyimbak atau membuka lembaran kertas di hadapan Malik dengan lembut kerana kewibawaannya agar dia tidak mendengar gemerisiknya. Ar-Rabi berkata, demi Allah, aku tidak berani meminum air sedangkan Asy-Syafi'i melihatku kerana rasa hormat kepadanya.
Pelajar-pelajar juga hendaklah dilatih supaya tidak memanggil dengan kata-kata kamu, tetapi dengan mengatakan wahai guruku atau wahai ustazku, kerana kata-kata panggilan yang baik merupakan pengikat kasih sayang antara murid dengan guru. Poin yang seterusnya adalah gen ahli salaf pernah berkata, barang siapa tidak akan sabar dalam belajar, maka dia akan buta huruf seumur hidupnya. Dan barang siapa yang bersabar dalam menuntut ilmu, maka dia akan mendapat kemuliaan di akhirat kelak. Jika guru menegur atau marah, maka hendaklah murid bersikap sabar. Hendaklah pelajar menganggap bahawa kemarahan guru adalah sebahagian daripada tanda kasih sayang guru terhadap para pelajarnya. Para guru sebenarnya ingin memperbaiki kelemahan pelajarnya. Dengan sikap sedemikian, maka akan lahirlah rasa kasih sayang daripada pelajar terhadap para guru, dan berkatlah ilmu yang diajarkan oleh guru kepada para pelajar di dunia maupun di akhirat. Akhir sekali, poin yang ketiga. Poin yang ketiga, adab berguru ialah merendahkan diri di depan guru adalah satu kemuliaan dan juga adalah satu ketinggian kita di sisi Allah. Seperti yang kita tahu, kita sebagai seorang pelajar jangan pernah menderhaka kepada pendapat seorang guru. Malah, segala arahannya kita patut ikut dan kita patut tunduk apabila berhadapan dengan seorang guru. Sekian saja daripada kumpulan kami. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.